Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiri lil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anzil alaina rabbana dawaan wa shifaan wa barakatan wa rahmah wa anzil ala qulubina sakinatan birahmatika ya rahimin walhamdulillah amma ba'du. Semua dikasih Allah Ta'ala sihat ya? Semua sekali alhamdulillah selamat berpuasa dan berbuka dan meraihkan hari nuzul Al-Quran insya-Allah Ta'ala aminin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada pengurusan Surau An-Nur lah atas jemputan setelah berapa tahun dah tak datang, 2 tahun 3 tahun aku tak berjumpa kita. Masya-Allah, alhamdulillah kali ini Allah Taala rezekikan kepada kita dapat meraihkan, dapat orang kata apa? Laksanakan puasa tahun ini dengan bertarawih, alhamdulillah. Okey, baik. Semua dikasihi Allah Taala atas waktu yang ada. Nak bincang sedikit tentang urus niaga dengan modal yang termahal. Urus niaga yang tidak pernah rugi dengan modal yang termahal di dunia. Boleh ya? Kita nak belajar tentang urus niaga ni. Siapa yang berminat lah. Kalau tak minat, rugi besar ni. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Urus niaga ni ambil daripada perbincangannya, rujukannya daripada surah Fatir ayat yang ke-29. Bermula daripada ayat yang ke-29, surah yang ke-35 ayat yang ke-29. Kita bincang sampai kita jumpa bagaimana urus niaga ini yang tak rugi dengan modal yang termahal. Betul eh? Jadi tak biasa berniaga pun hari ini kita boleh menjalankan urus niaga insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Baik, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawa orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, iaitu yang membaca Al-Quran dan melaksanakan solat dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik, siapa yang baca Al-Quran, dia mendirikan solat, kemudian dia menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia, maka sama ada dia infak tu secara terang-terangan ataupun secara berdiam-diam, senyap-senyap, maka apa yang dia menjalankan itu? Dia menjalankan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Awal-awal lagi dah cakap, iaitu tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Siapa yang baca Al-Quran, kemudian dia mendirikan solat, kemudian dia menginfakkan sebahagian harta secara terang atau tersembunyi, 3 perkara buat yang ini, maka dia akan menjalani suatu perjalanan perniagaan yang tidak akan rugi. Boleh eh? Ini bentuk perniagaan dahulu. Modalnya kat mana? Saat kita cari modal dia. Ni jenis-jenis perniagaan dulu. Perniagaan yang pertama apa dia tadi? Ada membaca Quran, dirikan solat, infak harta. Niaga 3 perkara ni tak rugi. Sampai bila? Okey, baik. Kemudian
liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan menambah kurnianya, sungguh Allah Maha mengampun lagi Maha pemberian, membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Boleh. Buat 3 perkara ni Allah nak sempurnakan. Ini cerita tentang hari nuzul Quran ni, sempena hari nuzul Quran ni. Jadi hadirin, buat 3 perkara yang disebut tadi, maka Allah nak sempurnakan. Saya nak ingatkan diri saya nak ingatkan semua sekali, nak ingatkan apa? Kita semua rutin setiap hari adalah menyempurnakan 5 rukun. Setiap hari. Asal celik je mata, ucap syukur kehadap Allah Ta'ala, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Teruskan perjalanan sampai tidur balik sehingga mati, maka sedang menyempurnakan setiap masa, setiap hari 5 rukun. Menyempurnakan syahadah, menyempurnakan solat, puasa, zakat dan haji. Haji ini hadirin, haji ini kita maklum dah, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk pergi. Maksudnya ada orang yang tak sampai kerana uzur ataupun mati. Betul tak ni? Ada tak waris tolong sempurnakan? Ada. Panggil badan haji kan. Nak cerita apa? Nak ceritanya nak sempurnakan juga 5 rukun ini. Maka hari ini hadirin, bangkit pagi ini adalah orang yang mana? Orang yang sedang menyempurnakan syahadahnya. Paling-paling tinggi dengan syahadah yang telah dilafazkan, dia tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Itu yang paling sempurna. Dia nak sempurnakan. Baik, Allah akan ganjarkan pahala untuk menyempurnakan pahala ke atas kita. Kemudian hadirin mendirikan solat. Setiap hari solat 5 waktu sehari semalam. Maka tahap solat yang kita telah buat hingga ke hari ini, adakah telah mencapai mengikut KPI yang Allah telah tetapkan? Wallahu a'lam. Banyak kelemahan kita lagi kan. Maka kita ulang buat untuk mahir, untuk capai kepada kesempurnaan standard solat mengikut apa yang Allah kehendaki. Puasa, hari ni puasa, tahun lepas puasa. Puasa-puasa sunat pun buat. Hadirin, hari ni puasa setiap hari sebab dia fardu. Mesti buat, tak boleh nak selang, tak boleh nak ponteng, walau macam mana mesti buat. Setiap hari, ulang, kerana nak sampai kepada sempurnanya puasa mengikut standard Allah. Zakat, sama juga hadirin keluarkan zakat. Zakat fitrah, perniagaan, apa-apa zakat yang hadirin maklum. Dan haji tadi. Kelima ini hak Allah Ta'ala, mesti buat dengan penuh keimanan. Kita nak menyempurnakan ini. Ini urus niaga yang Allah Ta'ala telah pun sediakan kepada kita. Boleh ya? Okey, baik. Saya tak tahu berapa minit sebenarnya. Macam cepat je ni cakap ni. Tak, tak apa. Kita pergi dulu. Kemudian, Wallazi awhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha biibadihi la khabirum basir. Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ialah yang benar segala-galanya, yang tetap mengesahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil, Quran datang menjelaskan bahawa kitab yang terdahulu benar, dan apa yang ada dalam Al-Quran hari ini juga adalah benar. Allah Maha mengetahui sedalam-dalamnya dengan keadaan sekalian kita semua, apa yang telah kita kerjakan, kerana Allah Maha melihat dan memerhati kita semua. Al-Khabirum Basir. Basir ni dia perhati. Kita risau tengok CCTV, tak, takut perbuatan kita ni risau, nampak orang nampak. Takut orang nampak, namun Allah lebih memerhatikan kita. Boleh Baik, modal dia kat mana? Okey, ni modal dia. Setelah Al-Quran diwahyukan kepada kita, summa awrathnal kitab, kemudian Allah mewariskan kitab. Waris ni hadirin, waris ni kalau kita dengar perkataan waris, apa yang kita faham? Setuju. Harta. Dia tak kira lagi harta tu bernilai tahap mana. Dia tahu harta dulu. Betul tak? Sebut je waris, orang yang nak menerima. Mewarisi benda yang akan dia dapat. So, bila sebut harta, tak tahu lagi apa benda.
biasa akan terbayang harta. Boleh? Tapi ada satu cerita dulu, waris jari hantu. Dulu cerita adalah. Tak tahulah saya, ada jari hantu ke? Oh, tak tahu saya. Ni orang kata mana satu, biarlah, tu cerita. Baik, maka Allah mewariskan Alkitab. Yang kita dapat sekarang adalah suatu warisan yang Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, sampai kepada kita sekarang. Maka kemudian diwariskan kitab allazi nastafaina min ibadihi, yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih dari kalangan kita semua. Kenapa pula wariskan kepada hamba yang terpilih? Kita pun faham, bila dah sebut warisan, benda yang nak diwariskan, kita tak semua dapat tak? Kita dalam keluarga kan, seramai mana apa anak, mesti ada seorang yang layak menerima harta warisan itu. Contoh, mesti ada yang terpilih. Sama juga dengan Al-Quran. Rupanya Al-Quran ini juga Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang dia pilih. Okey, baik. Ada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih. Pertama, orang yang diberikan Al-Quran kepadanya, nak diwariskan Al-Quran kepadanya, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menzalimkan dirinya sendiri dengan tak ambil endah langsung. Orang nak bagi harta, dia tak endahkan. Betul? Nak diwariskan, faham dah ada harta, oh dia tak endahkan. Dia tak ambil hirau pun. Right. Orang ini orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini tak hiraukan apa sahaja daripada Alkitab, yakni Al-Quran. Kemudian wa minhum muqtasidun. Kemudian ada di kalangan mereka itu yang bersikap sederhana. Sederhana. Nak bagi harta, boleh Banyak mana? Ikutlah, dapatlah, tak dapat tak apa. Dia berharta ke? Tahulah. Tapi nak tak? Nak. Banyak mana? Tak apa. Hadirin. Biasa-biasa aja. Ngaji. Kadar mana? Alah bolehlah baca Fatihah. Lain? Gitulah sikit lah. Macam tu. Ada tak orang macam ni? Ada. Memang ada. Kalau nak ngaji, ada pernah sampai. Sebab saya duduk mengajar Quran sebelum ni, daripada tahun 2003 dekat sini. 2003 duk ngajar. Macam-macam yang kita jumpa. Kan macam dia malu nak baca, nak apa, semua sekali hak menangis kerana saat kematian orang tuanya, dia tak boleh nak baca Yasin, dia hanya menggerakkan bibir sahaja. Gerakkan bibir. Lepas tu baru dia mengaji Quran dan sekarang dah boleh jadi imam. Ada lagi orangnya. Alhamdulillah. Tak kali jumpa. Alhamdulillah. Dah boleh jadi imam dah. Asasnya daripada malu. Tak apa ada rasa malu, tapi biar bertempatlah malu tu. Jangan tak ada kemaluan. Boleh tak ada perasaan malu. Salah faham pula. Baik, hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Ni golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga. Wa minhum sabiqum bi khairat bi iznillah. Yang mana mereka ini mendahului orang yang kedua ni. Orang yang tak endahkan dengan Al-Quran, dengan orang yang bersederhana dengan Al-Quran. Orang yang ketiga ini, dia advance. Dia lebih lagi pergi. Dia ke depan dengan izin Allah Ta'ala. Dia mengambil semua khazanah-khazanah yang ada dalam Al-Quran ini dengan sepenuh-penuhnya. Selain daripada belajar ilmu-ilmu asas kepada Al-Quran, bacaan Al-Quran, dia belajar lagi dengan ilmu tafsirnya, dia belajar lagi dengan taranumnya, dia belajar, dia advance. Dia memang ke depan dengan izin Allah Ta'ala. Dia berbuat kebaikan dengan apa sahaja daripada Al-Quran. Hadirin pernah dengar kan hashtag Quran Hawa tu? Maklum kan, glamour kan? Yang dalam TV 9 TV Jerakan. Bukan setiap masa. Saya terlibat dengan ni masa pesta buku antarabangsa di PWTC. Ada ruang khas. Duduk kat situ. Baca, amal, faham. Ceritakan tentang Al-Quran. Kemudian tubuhnya rumah ngaji Ustaz Fazrul. Kita sertai, tengok macam mana. Masya Allah, tabarakallah sana khaliqin. Baik. Di sini adalah modal
Orang yang nak berurus dan niaga dengan Allah Ta'ala, yang mana perniagaan dia tak akan rugi sampai bila-bila. Dia tak akan rugi. Namun, modalnya mesti yang termahal. Mesti yang termahal. Modalnya apa hadirin? Tu soalan dia. Paling-paling besar hadirin, dia akan dapat zalika huwal fadlul azim, dia akan dapat suatu kurniaan yang amat-amat besar daripada Allah Ta'ala. Kurniaan Allah Ta'ala ni, dia nak bagi kepada sesiapa sahaja yang terpilih di kalangan hamba-hambanya, sebab Allah sebut tadi, summa aurasnal kitab allazi nastafaina min ibadina. Ramai ni, ada ni semua ramai. Hak tengok segala live pun ramai juga. So, keadaan ramai ini, seramai-ramai ni, Allah pilih. Mana yang duduk dalam 3 golongan ini, hak mana nak ke depan dia dengan Al-Quran. Maka siapa modalnya hadirin? Apa modal dia? Soalan dia. Modal dia hadirin diri sendirilah. Hadirin nak berharga berapa diri kita? Acu letak satu harga pada ibu jari. Hadirin letak satu harga. Ibu jari ni nak harga berapa dia ni nak jual? Cu cakap sikit. Cu cakap. Bagi harga satu. Tak boleh pasal ibu jari. Anda nak bagi apa? Cuping telinga. Bagi sikit cuping telinga. Potong nak bagi berapa? Letak harga sikit. Kuku ke? Bulu kening ke buang separuh jual? Cu letak harga. Sebab inilah dia modal yang termahal. Modal yang kira-kira tak ada nilai pun sebenarnya. Hadirin tak boleh nak letak harga pun pada seluruh badan ini. Ini modal kita. Nak berurus niaga dengan Allah Azza wa Jalla. Bahawa kita adalah orang yang mana mendirikan solat. Kita baca Quran. Kita mendirikan solat. Kita menginfakkan. Bila sebut infak, mesti dia orang kerja. Takkan ada harta datang bergolek-golek tanpa usaha. Mesti ada tak? Mesti ada usaha itu. Mesti ada usaha. Sampai kepada kita. Kita bekerja dengan tenaga yang kita keluarkan. Sedang kita adalah orang yang mendirikan solat dan kita membaca Al-Quran. Kita sedang berurus niaga dengan Allah Azza wa Jalla. Ini modal yang termahal ni. Sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah isytiharkan seluruh alam ini. Engkaulah makhluk yang kujadikan dengan sesempurnanya. Ada makhluk lain tak tahu? Semua makhluk tahu. Kita adalah makhluk yang dijadikan Allah Ta'ala dengan sempurnanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita amat bernilai. Amat bernilai. Sampai nak letak harga kat atas diri kita. Tak tahu berapa nilai yang Allah Ta'ala bagi. Sehingga ada orang yang telah Allah Ta'ala ambil. Satu daripada Allah Ta'ala telah rezekikan. Mungkin kerana kemalangan, mungkin kerana penyakit. Allah dah ambil kaki ke, ibu kaki ke. Tak kira lah. Tangan ke, apa-apa sahaja yang telah Allah ambil. Hak Allah Ta'ala. Maka saat diambil itu, berlaku tak satu kekurangan? Berlaku. Ada nak ganti balik? Tak ada. Tak boleh nak ganti dah dengan sama seperti itu. Kalau ada pun palsu. Gigi kita dah tercabut, nak bubuh balik? Tak ada. Dah tak tumbuh dah yang lain dah. Pakai gigi palsu. Betul? Nak dapat balik nikmat gigi hak dapat, hak dah telah pernah kita ada itu. Cabut sebatang berapa nilai? Doktor ambil mahal lah. Mungkin 150 sebatang tak? Itu upah dia. Harga gigi itu sendiri. Hadirin nampak besarnya nikmat Allah Ta'ala. Maka semua yang dikasih Allah Ta'ala, bila saat kita beroleh dan kita diwariskan dengan kitab, yakni Al-Quran, maka tolong jadi orang yang duduk dalam sebenar-benarnya mengambil Al-Quran itu sebagai sabiqum bi khairat biiznillah, menjadi benda yang kita buat kebaikan daripada Al-Quran ini, subhanallah, dengan sebaik mungkin. Jangan kira orang kata saya tak pandai ustaz ilmu tafsir. Bukan masalah pandai ilmu tafsir, pandai baca dulu. Biar pandai baca dulu. Lepas tu baca pula, jangan sampai kena dakwa balik dengan Al-Quran. Kenapa? Dah tajwidnya dah ke mana-mana. Saya pernah jumpa, saya minta maaf saya minta awal. Saya minta maaf awal-awal. Saya tak nak, bukan kata kita nak baik pada siapa-siapa. Tapi pernah masa zaman-zaman tengah duk mengajar Quran dulu, sampai ada yang berkata, sebab dia pelak. Dia pelak ke arah Jawa, dia kata, oh lidah saya orang Jawa Ustaz, saya bukan boleh nak sebut. Minta maaf saya nak bukan nak tunjuk. Cuma dia masa kita nak betulkan bacaan tu, dia pun kata, saya ni orang Jawa Ustaz, saya bukan boleh sebut betul macam ni.
Saya kata Al-Quran tak turun kepada orang Jawa. Nampak ni? Boleh Al-Quran turun kepada orang Arab. Turun kepada Rasulullah, orang Arab. Jadi kena baca ikut standard orang Arab. Itu asas dia. Boleh Itu asas dia. Baca mengikut standard Allah lah, bukan baca ikut logat bahasa kita. Tak boleh. Saya orang Kelantan nak baca logat Kelantan, mana boleh? Terengganu, Perak, Pahang, orang Cina nak baca logat Cina, dia mesti baca dengan logat, dengan bahasa Al-Quran itu sendiri yang Allah telah tetapkan. Soal pelat lain cerita. Betul Tapi dia mesti baca dengan ikut standard dia tu. Sebab ini kalam Allah, bahasa Allah. Makhraj dia kena ikut makhraj yang Allah telah tetapkan. Hukum panjang pendek kena ikut. Dia tak boleh ikut sedak kita. Ada jumpa juga dengan seorang, dia seorang bos. Seorang bos, dia nak ngaji Quran pun nak ikut standard bos dia. Oh, berat nan kata. Payah macam ni. Saya ni pengarah, dia kata. Pengarah pun bukannya masalah. Ni Quran dengan Quran ni bukan masalah kita pengarah. Disebut sampai terkeluar. Subhanallah hadirin. Boleh tak ni? Maka hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, poin paling besar, jangan sombong dengan Al-Quran. Jangan sombong dengan Al-Quran. Baca ikut apa yang telah kita belajar daripada guru, kerana apa yang kita dapat hari ini daripada lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tepat? Tidak. Setepat baginda Rasulullah? Tidak. Sebab kita orang ajami, orang asing, bukan daripada lisan bahasa Arab, bukan lidah Arab, kita lidah Melayu. Betul? Mesti ada pelat dia, mesti tak tepatnya. Maka usaha ke arah menepati itu adalah perkara yang kita buat kebaikan bila mana kita berurusan dengan Allah Ta'ala dalam bab Al-Quran. Boleh paling-paling jangan sombong. Dapat je kita raikan dengan sebaik mungkin. Allah ajarkan kepada kita, subhanallah, macam-macam ilmu daripada Al-Quran. Baik, satu hari, ini ahli Quran, saya jumpa ahli Quran. Saya sebut kerana saya suka. Saya sebut kerana saya berhadapan dengan orang ini. Masa saya jumpa dia, umur dia masa tu 75 ke 76. Masa itulah. Satu hari dia akan habiskan, setiap pagi dia akan baca lebih kurang 2 juzuk Al-Quran. Dan 200 ayat ke atas, 300. Setiap hari. Dia selepas subuh saja dia akan baca sampailah cukup 2 juzuk. Okey, dia akan sambung dengan gini. Seorang perempuan. Masa tu jumpa dalam satu majlis yang dianjurkan oleh anak dia. Dia ada anak 7 orang, tak salah saya. Anak-anak alhamdulillah. Banyak kongsi pasal ni kalau berkaitan dengan Al-Quran. Sebab dia berurus niaga, perniagaan dia tak rugi, tak mengalami kerugian langsung. Anak-anak semua berpangkat di Bukit Jelutong. Seorang tu saya pergi kat Bukit Jelutong, berpangkat datuk. Ada di kalangan anaknya, ada Profesor Madya, ada pengaruh syarikat. Maksudnya semuanya berpangkat, hebat-hebat. Saya tanya, Mek buat apa dekat anak sampai jadi macam ni? Saya tanya begitu macam tu. Mek ni maksudnya dia orang Kelantan lah. Mek buat apa sampai anak-anak semua jadi macam ni? Dia kata, Mek tak tahu apa. Mek tak belajar. Mek bukan orang sekolah. Bukan belajar sekolah-sekolah ni tak, dia kata. Zaman 60-an, 70-an tak ramai masuk sekolah tak. Mek hanya kerja norang getah, nak sara anak. Lepas tu Mek buat apa sampai anak jadi macam ni? Dia kata tak tahu buat apa. Melainkan setiap pagi, ini amalan. Setiap pagi anak sebelum pergi sekolah, mari dulu, sama ada dia ataupun suaminya, anak datang, dibacakan Alam nasyrah laka sadrak ila akhir ayat. Anak datang je baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan letak Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak. Letak atas kepala ke, letak kat dada ke, baca. Setiap hari. Mek tak tahu nak buat benda lain, Mek tak ada ilmu lain, dia kata itu saja yang boleh buat. Dan selepasnya serah pada Allah Ta'ala. Rugi ke anak-anak dia semua? Soalan. Masya Allah, anak-anak kita tengok, subhanallah. Sampai hari ni saya duduk kawan. Anak dengan anak dia, kita duduk kawan, subhanallah. Itu je dia buat.
Saya kan bila dia sebut macam tu, mek tak tahu nak buat, tak tahu buat apa pun. Tak tahu buat apa. Yang tahu hanya itu. Dia membacakan ayat-ayat Allah Taala, dia baca dengan penuh ikhlasan, penuh ikhlas, dia baca baik-baik. Itu jadi dia pandai. Namun modal yang dia buat itu melahirkan aset-aset yang cukup bernilai. Sebab satu lagi kan, ada ni pernah dengar tak cerita Bilal bin Rabah. Hak Rasulullah turun daripada Isra' Mi'raj tu, lepas tu jumpa dengan Bilal. Kan dia tanya, Bilal, kamu buat apa? Kamu buat amalan apa sampai aku dengar tapak kakimu di syurga? Bilal buat apa? Kan Bilal jawab, aku tak tahu ya Rasulullah, aku tak tahu amal soleh. Kamu buat amal soleh apa yang sampai tahap kamu di syurga aku dah dengar tapak kaki kamu? Kita ni hadirin ingat tak dulu-dulu bila ayah balik, bunyi dia heret kaki selipar dia tu kan, selipar dia tu bunyi tu dah cam dah. Motor 1 kilometer bunyinya motor dah cam dah, ayah dah balik dah ni. Yang main-main ni. Damn tu kita dah kenal dah, Atuk dah balik ni. Saya tinggal dengan Atuk. Bunyi Atuk, sudah. Tak solat kau tak apa lagi masa tu, siap. Nak ceritanya cam. Dah. Dia buat apa? Kan bila kata aku tak tahu ya Rasulullah apa amalan istimewa aku. Cuma yang aku buat setiap kali setelah berwuduk, aku akan solat wuduk 2 rakaat. Solat wuduk 2 rakaat. Dengar tapak kakinya di syurga. Amalan ahli syurga rupanya lepas berwuduk. Wuduk yang macam mana? Wuduk yang sempurna lah hadirin. Wuduk yang sempurna. Jangan wuduk main sedap kita buat ni. Main-main wuduk pun kadang-kadang tak rata, tak ke mana kan. Ni wuduk yang sempurna, salat sunat 2 rakaat. Tapak kakinya telah didengari di syurga. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makcik ni sama juga. Mek buat apa? Mek tak tahu. Hanya bacakan Alam Nashrah setiap pagi kepada anak. 7 pergi sekolah. Semua. Subhanallah. Saya pun dah dia macam tu, saya buka kepiah. Buka kepiah, dia duduk atas kursi, saya kat bawah. Saya buka kepiah, halakan kepala. Tolong baca doa. Saya buka ni, bagi kepala. Tolong baca doa. Dia kata, orang dari mana ni datang-datang kat aku ni suruh aku baca doa atas dia ni. Dia kata gitu. Sebab itu sebelah kanan kan? Sebelah kanan. Bacalah doa. Dia pun tepuk kepala. Ni. Allah, 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 Allah. Budak dari mana ni datang suruh aku baca doa ni. Allah, 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 Allah. Puh. Dia macam tu. Puh. Sudah, saya pun pakai kepiah balik. Alhamdulillah. Apa yang dia nak kata? Sebab dia ahli Quran. Boleh Dia ahli Quran dan dia menunjukkan bahawa dia telah buat satu urus niaga yang terbaik dengan modal yang termahal. Dia melahirkan aset-aset anak-anaknya yang beriman, yang bertakwa. Anak dia tu setiap bulan akan panggil orang untuk buat majlis ilmu dalam rumah dia. Panggil tenaga pengajar, cerita apa sahajalah. Saya pernah pun pergi mengajar dalam rumah. Solat, duduk setiap hari dengan zikir. Niaga alhamdulillah. Jutaan oil and gas. Subhanallah. Aset yang cukup bernilai. Ada niat kata apa? Tak apalah kena ketuk kepala pun. Betul Kena ketuk pun tak apalah. Sebab dia ahli Quran. Dia sebut Allah, 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 Allah. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka tak rugi. Maka bila dah demikian, bila berniaga, nak untung ke tidak? Kena tanya. Aku kok niaga tak apalah, tak ada untung nak macam mana. Biasalah niaga. Baik bagi derma terus. Kalau tak nak untung. Betul? Baik bagi infak terus. Kalau berniaga tak nak untung. Mesti nak untung. Sikit banyak lain cerita. Tapi nak untung tak? Baik. Hadirin tadi apa dia? Allah Ta'ala beritahu sesiapa yang membaca Al-Quran, kemudian mendirikan salat, kemudian menginfakkan harta dia ni 3 perkara dengan modal dia. Pertama, tak endahkan dengan Al-Quran, zalim. Yang kedua, berserhada dengan Al-Quran. Niaga cukup-cukup ya. Jadi macam tu, ada untung-untung lah, tak ada tak apa. Yang ketiga, buat sungguh-sungguh. Maka Allah ganjarkan satu keuntungan yang terbesar. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin walulu walibasuhum fiha harira. Hadirin dapat apa?
syurga adnin. Itu untung. Ambil lah. Allah Ta'ala bagi. Syurga adnin. Banyak syurga adnin ni hadirin. Dapat syurga adnin banyak tempat Allah sebut. Kalau yang biasa kita dengar, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Radiyallahu anhum wa radu an. Ni. Zalika liman khashiya rabbah. Nampak? Syurga adnin juga. Allah redha, kita redha. Syurga adnin. Ada satu lagi tak ingat surah mana. Syurga adnin ni, Allah sebut syurga adnin juga. Masuk dalam syurga adnin bersama dengan ahli keluarga di kalangan mak, ayah, saudara kita yang beriman, bertakwa, bawa masuk sekali. Syurga adnin juga. Ni syurga adnin juga ada ni. Syurga adnin, masya-Allah. Dapat masuk dengan keadaan Allah bagi masuk dalamnya, kemudian mereka dihiaskan dengan gelang-gelang tangan. Kemudian gelang tangan itu daripada apa? Daripada emas, mutiara-mutiara yang bernilai. Mereka pula dihiaskan dengan pakaian sutra. Ni kita ni hadirin. Tunggu dekat syurga lah hari ni, janganlah buat keadaan yang tak munasabah. Tak apa saya minum arak sekarang, nanti kat syurga kata ada arak saya tak minum dah. Amboi sedap mulut je cakap. Tak. Hari ni ada lelaki pakai sutra, tak apa kat syurga nanti memang ada sutra, tak apalah saya tak pakai sana. Habis nak pakai apa? Main-main dengan ayat-ayat, dengan firman-firman Allah Ta'ala, dengan hukum hakam. Main. Pakai gelang emas sama juga. Kalau kita tanya, pakai emas ke? Ya, emas. Ingat kat yang tokai penambang tu? Emas disebut tu kan? Pernah kita jumpa, kita tanya ni, kenapa pakai rantai emas? Sombong jawab. Sombong. Pakai rantai lah banyak kaum lelaki. Cincin ke apa semua. Jangan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Kita tak ke mana pun. Jangan duk gagah lah sangat. Tu tak sedap rasa gagah, tak kuat kita. Allahu Akbar, tak kuat. Maksudnya jangan duk mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Kelemahan atas diri kita ini jangan tunjuk keengkaran. Betul Allah Ta'ala bagi tahu kita, khuliqal insana dha'ifa. Aku jadikan makhluk manusia ni memang lemah. Kelemahan diri kita ini kena tunjukkan dengan ketaatan. Siapa rasa tak lemah bila baca Al-Quran? Baca tak sampai satu muka pun dah tidur. Lemah tak kita? Penawar ubat tidur paling mujarab. Betul tak ni? Dahsyat. Orang boleh bergaduh dengan Al-Quran, betul tak? Cuma masa tadarus. Ada lik seorang, ada ustaz seorang yang menegur bacaan dia. Tiba kawan-kawannya lebih cepat menegurnya daripada ustaz tu. Betul tak ni? Dia punya hangin. Jangan. Kau ustaz tu ada yang kamu sibuk nak menegur aku ni apa? Ustaz tu dah ada kan? Dia. Merajuk tak datang surau lepas tu. Main-main. Quran ni bang, Quran. Mengaji Quran boleh merajuk. Mengaji Quran boleh bergaduh. Quran ni, subhanallah. Lemah tak kita? Lemah. Allah ajar macam mana? Kalau sebelum ngaji Quran, fa iza qara'tana Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tengok Allah ajar kepada kita. Tahu dah kamu ngaji Quran memang lemah. Cepat ngantuk, nak tidur lah, boleh merajuk, boleh gaduh. Sebelum ngaji Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamu berlindung dengan Allah Ta'ala daripada hasutan-hasutan syaitan. Sedang kamu berbuat baik, tapi kamu jadi engkar. Kamu jadi bergaduh. Kamu putuskan silaturahim dalam kebaikan yang kita buat. Kemenangan yang besar pada syaitan. Rugi kita nega masa tu. Rugi besar. Boleh kita? Tengok Allah ajar. Sebab kita tahu kita lemah. Saya nak ulang. Maka kelemahan yang ada dalam diri kita, termasuk saya, jangan tunjukkan dengan keengkaran. Rugilah kita tunjuk engkar dengan Allah Ta'ala. Kelemahan diri kita, tunjukkan sekuat mana ketaatan kita. Kan Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, fattaqullaha mastata'tum. Kamu tunjukkan ketakwaan kamu kepada Allah Ta'ala dengan keupayaan kamu. Lemah kita. Betulkan ra, tak sudah-sudah, duk ra tak bunyi-bunyi ra. Tunjuk tak taat, tunjuk. Ngaji tak ngaji, buatlah. Rain dengan ra, rain dengan kha, tak boleh nak beza lagi. Jenuh nak betulkan. Buat juga.
Sampai meninggal dia. Tak apa. Tak apa hadirin. Sebab usaha juga. Betul tak ni? Sa dengan sin, shin dengan sok. Tak boleh belik lidah. Alahai. Gua mengajar tu. Apalah cik? Tak apa. Tak apalah. Bacalah. Hadirin. Hak mengajar boleh pahala. Hak belajar pun boleh pahala. Tunjukkan ketaatan dengan sebaik mungkin. Syarat jangan putus asa lah. Dengan lepas tu kalau orang tegur jangan merajuk lah. Sebab kita sedang membicarakan kalamullah, firman Allah Ta'ala. Salah baca, nak ulang lagi. Salah baca, tak betulkan bacaan, tegar sangat tak nak betulkan bacaan, sampai merajuk-rajuk, nanti Quran dakwa balik. Quran dakwa balik. Dua makhluk Allah Ta'ala yang akan beri syafaat kita di akhirat nanti. Quran dengan puasa lah hadirin. Puasa kerana kita menahan seluruh daripada rasa ini. Jangan engkar kepada Allah Ta'ala. Nanti dekat mahsyar, dia akan bagi tahu, aku ada puasa si hamba ini. Dia yang buat kerana Allah Ta'ala, maka aku nak bagi syafaat kepada dia. Quran sama juga. Sepanjang Ramadan, sepanjang hidup dia memang ambil kebaikan sungguh dengan aku. Dia baca aku dengan baik, maka aku nak bagi syafaat kepada diri dia. Dia akan menemani hadirin. Hadirin kalau dengar cerita peneman-peneman saat kita di alam kubur nanti, salah satunya Quran lah. Dia buka handphone, Quran duduk sini. Kita ni kadang-kadang telefon dalam poket tak. Dia duduk kat sini. Sehinggalah datang Malikul Maut. Malaikat muka dan nangkir datang kepada kita nak bersoal jawab. Baru dia kata, aku pergi dahulu, kamu bersoal jawab dulu dengan kedua makhluk Allah Ta'ala ni. Allah perintah kepada kamu, dia untuk tanya kamu. Nanti aku akan datang balik, kau jangan risau. Aku akan bagi syafaat. Kau baca aku dengan baik, kau baca aku dengan tekun, kau baca aku sebelum ni begini dan begini. Kita berpisah kejap. Bila selesai sesi soal jawab, nanti aku datang balik. Quran cakap kat kita. Tu dia kata jangan tak rugi sungguh pun. Maka jangan bergaduh dengan bab Quran. Jangan pula berhujah menegakkan kebenaran kita yang salah. Kita memang salah nak menegakkan kebenaran kita dengan menggunakan ayat Quran. Siap dengan dakwa nanti. Janganlah. Lihat ni, cukup dah tak? Maka hadirin, inilah perniagaan. Tolonglah. Jadi orang yang berurus niaga dengan Al-Quran, ambil manfaat, ambil bacaan, baca, kemudian ambil ibrah. Pembelajaran apa yang kita dapat daripada Al-Quran. Hadirin, tak boleh surah yang panjang-panjang, yang biasa-biasa pun tak apa, yang selalu kita baca. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, apa lagi? Al-Ikhlas, naik ke atas sikit naik, baca. InsyaAllah Allah bantu dan rezekikan kita kefahaman saat kita membaca Al-Quran dalam solat, bacaan dengan tertib, mengikut semua daripada bacaan-bacaan yang telah kita pelajari dengan sebaik mungkin, maka Allah Ta'ala bukakan seluas-luas kurniaan dia kepada kita. Boleh kita semua? Masya Allah. Maka jadilah ahli Al-Quran dengan jumlahnya 6,236 ayat itu. Maka hadirin semua sekali, dalam tempoh-tempoh yang telah kita pelajari selama ini, para asatizah telah pun bagi tahu kepada kita tentang Al-Quran ini, sampai orang lain pun bukan Islam mengambil pembelajaran daripada Al-Quran untuk menghasilkan cerita-cerita yang ada, yang kita tengok hari ini. Semua boleh katakan ada rujukan yang berdasarkan Al-Quran. Orang kafir boleh ambil manfaat. Kenapa kita yang betul-betul telah pun berada dalam sebuah agama yang Allah redha, kita tinggalkan? Sebab kita tak nampak bila Allah wariskan kepada kita Alkitab, kita tak nampak dia punya keistimewaan. Kalau kita nampak hanya sebuah harta yang kita nilaikan dari sudut duit, habis hadirin. Rugi, hak tu rugi. Sebab ada susut nilai. Al-Quran tidak sesekali akan menyusutkan nilai. Malah hadirin, semua sekali Allah tempatkan kita suatu masa nanti di tempat-tempat yang terbaik dalam syurga-syurga Allah Azza wa Jalla. Boleh kata semua? Selamat meraihkan hari nuzul Al-Quran. Jadikan hari ini hari kita nak memulakan dalam seluruh kehidupan senantiasa membaca Al-Quran. Walaupun satu ayat, namun kita mengambil pembelajaran. Allah bantu kita untuk beralih kefahaman yang lebih baik, insya-Allah. Kadar itu, barakallahu fikum jami'ah. Allah berkati ke atas semua.
semua sekali termasuk saya. Barik lana ya Allah, berkatilah ke atas kami semua. Wa anzil ala qulubina sakinatan, diturunkan ke dalam hati kami semua ketenangan-ketenangan. Washrah sudurana bil iman, dilapangkan dada kami dengan keimanan. Washrah sudurana bil Qur'anil azim, dilapangkan dada kami juga dengan Al-Quranul Karim. Wa nawwir qulubana wa kuburana wa sudurana, diterangkan kepada qulubana, hati kami, sudurana, dada kami, wa kuburana, dan kubur kami dengan Al-Quran. Wa syifa'an min kulli da'in wa saqaman, dan dengan Al-Quran juga memberi syafaat dan memberi kesembuhan ke atas kami semua dengan penyakit yang kami tanggung saat hari ini. Maka sembuhkanlah kami, syifa'an ajila, warzuqna tilawatahu, rezekikanlah kepada kami untuk menjadi ahli-ahli yang membaca Al-Quran, dan bagi syafaat kami di mahsyar nanti insya makbulan ya Allah. Terimalah doa-doa kami semua ya Arhamar Rahimin. Wa amalana salihan tammah, dan seluruh amal salih yang kami lakukan. Waghfir lana dzunubana ammah, dan seluruh daripada dosa-dosa yang kami lakukan seluruhan. Waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun buat urus niaga juga sikit. Ada topiah kat luar, harga RM18 satu, nak berurus niaga. Boleh tak? InsyaAllah. Barakallahu fikum.